Assalamualaikum dan hai semua. Video kali ini saya nak share dengan anda berkaitan dengan satu lagi aplikasi menarik yang patut cikgu-cikgu cuba dan semestinya percuma sahaja. Nama diberi ialah Socrative dan saya selalu gunakannya untuk latih tubi, berbentuk objektif dan struktur kepada pelajar. Pertama sekali, cikgu search sahaja di internet iaitu Socrative. Type saja, dia akan keluar dekat Google tu. Ambil yang paling atas sekali. Dia akan keluar paparan yang sebegini. Untuk pelajar, tidak perlu untuk register, tapi cikgu untuk create quiz dan share kepada pelajar, kita kenalah login. Lepas tu kalau cikgu belum ada lagi akaun dan pertama kali untuk masuk, cikgu tekan sign up now. Di sini, cikgu isikan butiran dalam profil seperti first name, email, password, last name, confirm email dan juga confirm password. Isikan pula demografik dia. Kita akan pilih untuk primary dan secondary school. Yang ketiga, dia akan paparkan about you. Baik, di sini dia bagi dua jenis account type iaitu Socrative untuk free untuk all the standard awesome features dan juga Socrative Pro. Yang ni kena berbayar lah. Untuk kita cukup untuk Socrative free saja. Dan tekan finish. Dan akan timbul paparan yang sebegini untuk pertama kali iaitu welcome to Socrative. Baik. Nanti dia akan wujud satu nama di sini. Nama inilah yang akan kita berikan kepada pelajar untuk diisi dalam room class. Nama ini sebenarnya kita boleh edit. Okey, boleh tukar nama. Ikutlah cikgu nak tukar ataupun tidak. Apabila cikgu berjaya sahaja untuk daftar Socrative ni, dia akan timbul 1, 2, 3, 4, 5 paparan tab iaitu Lounge, Quizzes, Room, Report dan juga Results. Okey, baik. Kita akan mulakan dekat bahagian Quizzes dulu sebab kita nak create quiz tersebut. Dan cikgu perlu klik pada Add Quiz, Create New. Okey, baik. Di sini cikgu boleh klik untuk enable sharing. Kalau cikgu nak share kepada guru-guru yang lain ke, boleh tekan enable ataupun tak di sini. Dan kat sini ada 3 pilihan soalan yang cikgu boleh mulakan dengan pelajar, sama ada dalam bentuk multiple choice, true or false dan juga short answer. Baik, saya pilih untuk tajuk kuis saya. Contohnya adalah dan cikgu nak explain kepada pelajar kenapa jawapan pelajar berikan itu salah, dan cikgu boleh letakkannya di bahagian explanation if you like. Kalau tak ada, hanya biarkan sahajalah tanpa sebarang explanation. Kalau soalan cikgu dalam bentuk bergambar dan cikgu nak tambah gambar, cikgu boleh klik dekat bahagian tepi sini, tambah gambar ni. Tapi soalan tersebut yang ada gambar tu, gambar mestilah yang dah di-save dalam laptop ataupun PC cikgu lah. Dia tak ada untuk carian Google dan sebagainya. Dan untuk pilihan jawapan ini, cikgu nak katakan jawapan dia adalah A. So cikgu dah tandakan siap-siap jawapan yang betul supaya nanti dia boleh auto untuk periksa jawapan pelajar. Baik, kemudian contoh saya nak buat multiple choice tapi saya nak buat 2 pilihan jawapan. Boleh juga, tak semestinya satu saja pilihan jawapan, boleh juga 2. Contoh soalan yang saya nak buat ialah saya dah siap untuk type soalan dan andai kata kalau soalan cikgu tu ada 2 jawapan yang betul, jadi cikgu boleh klik 2 jawapan yang betul tersebut. Contoh A dan juga D. Ada 2 pilihan jawapan. Kemudian, saya nak buat soalan untuk true or false. Soalan true or false saya sebegini dan contohlah, kenyataan ini adalah false. So, cikgu tandakan jawapan yang betul dululah dekat bahagian ni.
Okey, seterusnya saya nak bina soalan untuk short answer. Hanya klik short answer di sini. Dan tekan done. Baik, saya telah selesai untuk buat. Ada 3 jenis kuis yang boleh kita tanya kepada student, iaitu multiple choice 1 jawapan, multiple choice yang jenis 2 jawapan, kemudian ini adalah true or false dan juga short answer yang boleh pelajar jawab. Kemudian apabila sudah selesai untuk kita bina kuis, kita perlu save and exit. Save dan exit di sini ya. Jangan tak save pula, sia-sia dah kita tulis tadi kan. Dan dia akan terus keluar yang sebegini bila kita save dan juga exit tadi. Dan apa yang perlu kita buat setelah kita berjaya untuk hasilkan kuis, kita tekan pula dekat bahagian launch untuk kita berikan kepada pelajar untuk dijawab. Di sini, pelajar nak jawab macam mana? Pelajar akan masuk dalam link, sama ada pelajar sendiri search Sokratif di internet ataupun cikgu yang akan berikan link dekat bahagian ruangan chat, Telegram, WhatsApp dan sebagainya lah, ikut perantaraan yang cikgu guna. Baik, seterusnya di sini untuk kita lancarkan kuis kita tersebut, akan ada 3 kategori yang boleh kita pilih, ataupun 2 kategori yang boleh kita pilih. Yang pertama ialah kategori kuis, yang kedua ialah space race, yang ketiga adalah exit ticket. Saya akan terangkan untuk bahagian kuis. Kalau kita klik untuk bahagian kuis, bila kita sudah selesai untuk hasilkan kuis, untuk berikan kepada student, hanya perlukan 2 step mudah. Yang pertama, kita akan pilih kuis daripada senarai kuis yang telah cikgu hasilkan. Yang kedua, kita akan pilih cara untuk pelajar jawab kuis tersebut. So, ada 2 step mudah saja untuk kita assign kuis kepada student. Okay, contoh, saya klik untuk bahagian bab 3 sejarah tingkatan 4 yang telah kita hasilkan sebentar tadi untuk diberikan kepada pelajar. Yang pertama tadi, choose quiz. Okay, kemudian saya akan pergi pula kepada langkah yang kedua, iaitu pilih cara untuk pelajar jawab kuis. Tekan next. Di sini ada 3 jenis cara untuk pelajar jawab kuis tersebut. Yang pertama ialah instant feedback, yang kedua open navigation, ketiga ialah teacher pace. Okey, bezanya instant feedback ni yang selalu cikgu gunakan untuk Sokratif games tu lah, di mana dia perlukan basic setting seperti require names, boleh juga untuk shuffle question, shuffle answers, show question feedback dan juga show final score. Kalau saya selalu gunakan dalam kelas untuk instant feedback ni, require names, shuffle questions dan juga show final score. Okay, baik. Itu adalah untuk instant feedback. Yang kedua adalah open navigation. Open navigation ni maksud dia pelajar bebas untuk pilih soalan yang nak dijawab. Ada nombor soalan di bahagian bawah dan boleh klik mana-mana soalan. Kelebihannya, pelajar boleh membaca soalan dulu dan boleh skip kalau tak mahu jawab soalan tersebut. Seolah-olah pelajar tu sedang menjawab soalan ujian, iaitu jawab yang mudah dulu, dan kalau rasa macam sukar, perlu masa untuk berfikir, dia akan jawab kemudian soalan tersebut. Soalan yang dah dijawab juga, setting dia akan warnakan soalan yang dah pelajar jawab untuk bantu pelajar tengok soalan yang mana yang dah dijawab, soalan mana yang belum dijawab lagi. Itu untuk open navigation, maksud dia pelajar bebas nak pilih soalan mana, nak jawab soalan mana, nak skip soalan mana. Dia bebas dekat sini, open navigation. Teacher pace pula, di sini cikgu sendiri yang akan handle quiz, dan kuis ini akan dijawab bersama-sama dengan student satu demi satu soalan. Mula-mula cikgu akan buka satu soalan dulu dan minta pelajar untuk jawab, semua pelajar untuk jawab soalan satu. Okay, kemudian dah tutup jawapan untuk soalan satu, baru cikgu buka untuk soalan yang kedua, soalan ketiga, keempat dan juga seterusnya. Bilangan dia cikgu akan dapat lihat untuk keseluruhan yang jawab, tapi kekurangan dekat situ, cikgu tak dapat lihat nama pelajar yang join ataupun nama pelajar yang jawab soalan kecuali kuis telah ditamatkan, baru dia akan keluar nama dan juga skor pada reports. Okay, itu adalah untuk teacher pace. So, cikgu pilihlah mana-mana antara 3 cara yang cikgu rasakan sesuai untuk minta pelajar jawab kuis yang cikgu dah buat tadi. Okay, baik. Itu adalah untuk kita launch kuis tersebut.
Selain daripada kita bagi soalan dalam bentuk kuis kepada pelajar, kita juga boleh gunakan aktiviti seperti Space Race. Kita klik Space Race. Sama juga ada 2 langkah yang perlu cikgu buat sebelum cikgu menghantar soalan kepada pelajar. Pilih dulu kuis yang mana. Contohnya saya ambil bab 3 sejarah tingkatan 4. Kemudian saya nak pilih setting untuk saya hantar kepada pelajar. Klik Next. Okey, untuk Space Race, dia ada beberapa setting yang boleh cikgu gunakan. Contoh dia, boleh pilih berapa kumpulan yang akan berlawan bergantung kepada bilangan pelajar. Baik, kemudian ada 2 setting yang boleh cikgu gunakan juga, iaitu Auto Assign dan juga Student Choice. Auto Assign tu maksud dia, pelajar akan masuk dan kena join mana-mana kumpulan yang ada. Dan pelajar kena pasrah dan reda lah masuk kumpulan yang mana kan. Kalau untuk Student Choice ni of course lah maksud dia pelajar yang akan pilih kumpulan mana yang dia nak. Dan kat sini ada ikon yang boleh cikgu pilih lah. Ada roket, ada bear, bee, bicycle, spaceship dan juga unicorn. Yang ni adalah simbol-simbol yang akan mewakili kumpulan mana yang sedang mendahului. Tapi untuk kesemua contoh kalau cikgu pilih roket kan. So untuk konon ada 5 kumpulan, 5 kumpulan tu akan menggunakan ikon yang sama iaitu roket. Countdown kita tak ada sebab kita percuma kalau ada GoPro yang berbayar tu baru ada countdown. Kat sini pula cikgu boleh menggunakan setting dalam Space Race ni sama ada nak shuffle answers ke ataupun nak shuffle question. Untuk required name tu tak perlulah sebab mereka bermain dalam group. Dan kat sini boleh juga kalau nak show final score. Dan kita boleh tekan start di sini. Okay, next ialah untuk exit tickets. Exit tickets ni ialah dia macam bila kita buat satu-satu pembelajaran topik pada pelajar untuk PDPC hari tu, dia akan ada 3 soalan macam hasil rumusan lah, hasil rumusan pembelajaran mereka pada hari itu. Soalan 1, soalan 2 dan juga soalan 3. Soalan 3 tu cikgu boleh tanyakan kepada pelajar lah dan pelajar akan jawab dalam space yang telah disediakan. Contohnya cikgu nak tanya, enjoy tak belajar kelas hari ini? Ataupun adakah anda rasa objektif pembelajaran hari ini tercapai ataupun tidak? Itu adalah contoh-contoh soalan yang cikgu boleh berikan untuk exit ticket quiz sebelum kita habiskan dan kita tamatkan sesi PDPR pada hari tersebut. Dan ini boleh show names, show response dan juga show result. Okey, dan kita dah belajar berkaitan dengan cara nak buat quiz, cara nak launch quiz tu sama ada dalam bentuk quiz ataupun space race. Okey, nombor 3. Okey, contoh tadi saya dah lancarkan exit ticket quiz. Maksud dia pelajar boleh jawab lah untuk exit ticket quiz tu. Kalau ada klik-klik macam ni, simbol klik-klik macam ni maksud dia quiz tersebut sedang berlangsung, sedang dijalankan. Cikgu hanya tinggal untuk kumpulkan report di sini. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya Sokratif ini dimainkan apabila cikgu siapkan kuis dan cikgu bagi kepada pelajar. Dan saya pilih untuk bagi kepada pelajar dalam bentuk kuis. Jika cikgu tengok semua pelajar dah selesai untuk jawab soalan, tally untuk pelajar yang menyertai dan juga bilangan pelajar yang terdapat dalam kelas cikgu, maka cikgu boleh terus tekan ataupun klik pada finish. Finish activity, this will end responses to the current activity. Cikgu hanya klik pada finish. Dan results itu akan disimpan dalam report. Contoh, cikgu nak tengok report pelajar, nama, jawapan yang pelajar jawab tadi. Satu lagi, cikgu boleh export dalam 3 bentuk lah, sama ada complete results Excel, individual ataupun result summary. Beginilah, siap ada tajuk, kemudian tarikh, masanya, room cikgu, nama pelajar, berapa peratus markah yang didapat untuk pembelajaran tersebut, kuis tersebut dan jawapan yang telah dia berikan.
Ni cikgu boleh simpan sebagai evidence cikgu lah. Dalam bentuk begini. Contoh macam ni kan. Nama pelajar, tarikh, berapa markah yang pelajar tersebut dapat. Answer key PDF tak boleh sebab kita bukan langgan untuk GoPro, hanya untuk free sahaja. Itu sahaja perkongsian saya hari ini. Semoga cikgu boleh menjalankan PDPR dengan lebih bersemangat menggunakan Sokratif. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.